الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanana yafqahul qawlana. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, i'anah dan pertolongan daripada Allah. Allah pilih kita untuk lagi terus berbuat amal saleh. Dan selalu saya ulang perkataan yang saya kerap katakan, buat baik, melaksanakan kebaikan adalah satu anugerah. Satu anugerah daripada Allah. Dan Allah memilih kita untuk berbuat baik. Bukan sebab kita tahu, bukan sebab kita sihat, bukan sebab kita kuat, tetapi adalah pilihan Allah. Baik itu perkara yang paling kita takuti apabila kita mula tidak dipilih oleh Allah. Ini yang kita takut. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah menunjukkan kepada kita beberapa perkara. Ada yang istiqamah terus dengan Jama'atul Madani. Ada yang selepas wafat Rasulullah menjadi Khawarij. Jadi perkara ini perlu kita ambil, perlu kita jadikan panduan. Akhir hidup kita macam mana? Akhir ketentuan kita macam mana? Akhir kalam kita macam mana? Boleh tak, dapat tak kita diistiqamahkan oleh Allah terus di dalam agamanya, di dalam akidah yang tahqiq, yang tak mensyirikkan Allah. Ya, ini yang ditakuti oleh salafus salih. Salafus salih ditakut benda ni. Ya, dia takut benda ni, pengakhiran kehidupan kita. Akhir. Hari ini kita dapat salat tuan-tuan, tapi kita tak tahu, mungkin na'udzubillahi min zalik, na'udzubillahi min zalik, kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada orang yang saat-saat umurnya akhir, Allah tarik akan agamanya. Yang ni berlaku tuan-tuan, berlaku. Dan perkara inilah yang kita khawatirkan. Jadi tuan-tuan, selalulah berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita sambung kitab hikam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min 'abdin yad'u Allah bid'awatin laysa fiha ithmun wala qati'ata rahimin illa
a'tahu Allahu biha ihda thalathin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu fid dunya wa imma an tudakhkhara lahu fil akhirah wa imma ay yusrafa anhu minasyarri misla zalika. Tiada jua seorang hamba yang mendoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu doa yang tiada kederhakaan dan putus hubungan kasih sayang di dalamnya, melainkan Allah mengurniakannya dengan salah satu daripada 3 perkara. Doa ini tuan-tuan akan dikabulkan oleh Allah selagi mana kita tidak memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan kasih sayang, selagi mana kita tidak dipenuhi dengan dosa, dihijab dengan dosa dan maksiat. Kerana doa ini terhalang apabila kita ini penuh dengan dosa dan maksiat. Kerana ulama menyatakan bahawasanya hijab bagi doa itu adalah dosa. Selalu orang fikir bahawa dosa itu hanya tinggal salat, tinggal puasa, tinggal zakat, tinggal haji. Tapi orang terlupa pandang tentang dosa kibir, sombong. Aku ada segala-galanya, aku ada ilmu. Ada orang yang sombong dengan jalan ilmu, ada orang yang sombong dengan jalan kuasa, ada orang yang sombong dengan jalan kedudukan, ada orang yang sombong dengan keriernya, ada orang yang sombong dengan umurnya, ada orang yang sombong dengan amalannya. Sampai Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Allah tidak membenarkan orang sombong ini masuk syurga walaupun dalam dirinya ada sebesar zarrah akan sifat sombong. Kita masih salat, dosa zahir kita hati-hati, tetapi dosa-dosa batin ini kita selalu terlepas pandang. Baik itu kita kadang-kadang terfikir, kenapa doa aku Allah tak kabulkan? Aku semayang hajat Allah tak kabulkan, aku minta Allah tak kabulkan. Muhasabah diri, muhasabah. Yang disebut oleh Rasulullah di sini hadis riwayat Muslim. Bila kita dalam keadaan dosa dan maksiat, dosa dan terus buat dosa, Allah sayang kepada orang yang apabila dia jatuh kepada dosa dan terus dia balik kepada Allah, yakni taubat. Tapi yang paling Allah benci apabila dia berbuat dosa lalu dia tak merasakan itu satu dosa dan dia gembira dengan dosa tersebut. Ni jaga-jaga. Dan doa itu tidak akan terhalang selama mana kita tidak termasuk dalam golongan orang yang memutuskan silah, memutuskan hubungan kasih sayang. Kita tengok hubungan aku dengan adik-beradik macam mana, hubungan aku dengan jiran macam mana, hubungan aku dengan kawan-kawan macam mana. Ada tak kita memutuskan silah itu disebabkan perkara yang sedikit? Tuan-tuan, iblis, syaitan memang berusaha keras untuk kita ini memutuskan silah dengan asbab yang didatangkan di mana kelemahan kita, di mana tempat lemah kita. Kalau orang ni kuat,
dia tidak akan uji dengan kekuatannya, tetapi diuji didatangkan asbab lemahnya. Di mana lemah orang ini, maka kelemahan itulah yang digunakan oleh syaitan dan iblis ini. Supaya apa? Bukan supaya kita melakukan maksiat itu, asbab memutuskan silaturahim itu, tetapi tujuan utama dia, macam mana dia nak keluarkan kita daripada syurga Allah, supaya kita dapat sama-sama dengan iblis dalam neraka Jahannam. Itu aja sebenarnya. Dia nak kita duduk sama-sama dengan dia. Dia nak kita jangan sekali bersama dengan Sayyiduna Adam AS dapat balik ke jannah Allah. Maka didatangkan asbab-asbab ini. Di mana kelemahan kita? Kita lemah dengan perempuan, jadi dosa kita didatangkan dengan jalan perempuan ini. Kita lemah dengan dunia, lalu asbab dosa itu didatangkan dengan dunia itu. Sebab itu Rasulullah pesan dengan kita beberapa perkara tentang ta'awuz yang Rasulullah minta kita amalkan. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa wa min fitnatid dunya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil qabri wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi dua perkara yang kita kena tempuh di alam dunia, nisa wa dunya. Mahya wal mamat, kita dah mula berada di perakhiran hidup, dan bila kita telah dimatikan oleh Allah, maka datang fitnah kubur, fitnah dajjal dan sebagainya. Sebab itu doa ini adalah satu jalan, satu benda yang besar. Jangan anggap benda remeh tuan-tuan doa ini. Sebab apa? Nabi sebut pada hadis yang lain, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Tuan-tuan, sebenarnya setiap hari kita berdoa tapi kita tak sedar. Kalau cakap Melayu, kalau kita nak berjalan, nanti kita akan cakap mudah-mudahan selamat. Cuma kita tak angkat tangan. Kita tak angkat tangan. Kita tak angkat tangan macam lepas salat. Macam ayah wan kita lepas salat, tak nak salat, doa angkat tangan. Ada doa yang kita buat secara spontan. Kadang-kadang kita buka perniagaan yang baru, kita kata apa? Mudah-mudahan berjaya. Doa. Itu doa. Dan kita tak perasan bahawa kita telah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa ini berjalan dalam kehidupan kita sebenarnya. Sebab itu seorang ibu, seorang ayah tidak boleh berkata yang tidak baik kepada anaknya, takut ia menjadi doa. Seorang kawan sesama Islam, jangan kita berkata yang tidak baik pada saudara Islam kita, takut menjadi doa. Sebab itu doa ini besar, tetapi orang pandang kecil doa ni. Tuan-tuan, sampaikan doa ini yang kita pandang kecil menjadi satu perkara yang kita perlukan selepas kematian kita. Yang Nabi sebut dalam hadis, apabila mati anak Adam, terputus segala amalan, sedekah jariah, ilmu manfaat dan doa anak yang saleh. Maka doa ini berlaku, dan doa ini terus berlaku tuan-tuan. Lepas mati tidak berlaku doa. Besok kita di padang mahsyar tidak berlaku doa. Bila kita di titian sirat tidak berlaku doa. Kita kata begitu. Walhal doa ini akan terus berlaku sehinggalah kita di dalam jannah Allah. Ahli neraka meminta doa supaya dia dikeluarkan daripada neraka Allah. Di padang mahsyar kita berdoa
Kita minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita. Di mana terhentinya doa? Perkara yang kecil sebenarnya dia besar pada hamba. Tak berhenti doa. Doa dan terus doa. Ini hebatnya doa. Sebab itu Ibn Athaillah dia letakkan masalah doa ini di dalam kitabnya. Ya, pada pandangan kita bahawa dia macam tak ada apa-apa. Kalau semayang ini besar. Walau dalam semayang itu adanya doa. Dan tak terlepas doa ini. Walaupun di dalam satu ibadat yang besar. Semayang ini besar. As-salatu imaduddin. Semayang tiang agama. Tetapi dalamnya ada doa. Kenapa Allah didik kita begitu? Supaya kita sedar yang kita ni tak boleh terlepas daripada tempat hamba. Tak boleh terlepas daripada tempat seorang yang miskin. Sentiasa mengharap terus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa salah satu daripada 3 perkara itu? Pertama, ada kalanya disegerakan baginya permintaan itu. Kita minta terus mustajab. Kita minta terus mustajab. Ada kalanya doa ini berlaku begitu. Tuan-tuan minta terus dapat, minta terus dapat. Yang kedua, ada kalanya ditangguhkan, yakni ditaruhkan baginya di akhirat. Yang kita minta tak dapat, tetapi Allah kabulkan sewaktu kita ini memerlukan doa ini, permintaan ini, rahmat ini. Dekat mana tuan-tuan? Dekat yaumul mahsyar. Jadi jangan risau, jangan fikir apa yang Allah nak bagi aku, tapi berfikirlah apa yang perlu aku memberi kepada Allah. Sebab Allah tetap bagi. Doa kita tak dikabulkan di dalam dunia, tetapi tetap dikabulkan sewaktu kita memerlukan sangat-sangat rahmat Allah. Bila mana? Iaitu di akhirat. Banyak benda tuan-tuan. Lepas itu cari persiapan dekat sana tuan-tuan. Sampai Nabi kata, siapa yang memudahkan satu urusan saudaranya yang Islam di dalam dunia, Allah akan memudahkan 1000 urusannya di akhirat. Siapa yang menyampaikan satu hajat saudara Islam yang di dalam dunia, Allah akan menyampaikan 1000 hajatnya di akhirat. Satu hajat saja saudara Islam kita dalam dunia, Allah akan sampaikan 1000 hajat kita di akhirat. Kalau telah berkali-kali hajat saudara kita kabulkan, tuan-tuan, berapa ribu hajat Allah telah siapkan untuk kita di sana. Dunia ni sekejap tuan-tuan, sekejap. Sakit dalam dunia sekejap, tapi sakit di akhirat khalidina fiha abada. Sakit, susah dunia sekejap, susah di sana khalidina fiha abada. Yang kena fikirkan, macam mana aku hidup kat sana. Yang ni kena fikir sama-sama. Tuan-tuan, apabila akal kita telah dipenuhi dengan perkara yang selain Allah, pada ketika itu tidak ada ruang untuk Allah. Jadi dalam masa kita hidup, kita tidak memikirkan perkara yang sepatutnya. Kalau kita dapat dunia, kita hanya memikirkan dunia, kita tidak memikirkan yang memberi dunia. Sebab akal ni dah penuh perkara yang selain Allah. Kalau kita dapat ibadat, kita memikirkan tentang ibadat, tetapi kita tidak memikirkan siapa yang mengkurniakan ibadat. Kita dapat sihat, kita hanya memikirkan sihat. Kita tidak berfikir siapa yang telah memberikan aku sihat. Ketika kita fikirkan sihat,
dan kita tidak memikirkan siapa pemberi sihat, ketika itu kita gunakan sihat ini selain daripada Allah. Tetapi apabila setiap perkara yang kita perolehi lalu kita memandang kepada hakikatnya, tatkala itu kita dapat duduk pada tempat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Allah, kita sentiasa dalam syukur. Orang dalam syukur Allah sayang tentang, orang dalam syukur Allah sayang. Tuan-tuan, anugerah ini didatangkan kepada kita berserta dengan rahmat. Anugerah yang datang disertakan dengan pada orang yang Allah sayang. Contoh, kawan ataupun sahabat yang Allah datangkan kepada kita disebabkan kasihnya Allah kepada kita, lalu sahabat dan kawan ini didatangkan dengan rahmat, diiringkan dengan rahmat. Macam mana sahabat ini tidak ada fitnah di dalamnya? Sahabat ini tak akan khianat kita. Seumpama Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sahabatnya, sahabat Allahu, sahabat Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dinding Rasul, sebagai tembok Sayyidina Rasul. Tetapi apabila kita ini bukan dalam golongan orang yang dikasih Allah, didatangkan kawan juga, tetapi kawan dan sahabat ini diiringkan, didatangkan bersama fitnah, dan satu hari mereka akan khianat kita, satu hari mereka akan menzalimi kita, sebab kita bukan duduk pada tempat orang yang Allah sayang. Ketika Allah sayang kita, ketika itu perkara yang Allah berikan kepada kita adalah perkara-perkara yang disayangi oleh Allah. Kita dapat harta, tetapi harta itu Allah kurniakan kepada hambanya yang Allah sayang, lalu harta itu diiringkan dengan rahmat, tidak ada fitnah di dalamnya. Macam mana harta yang tidak ada fitnah di dalamnya? Iaitu tidak ada hasad. Orang tak hasad dengan harta kita, orang tak dengki dengan harta kita, orang tidak memikirkan tentang harta kita. Ini berlaku kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Masya Allah, sehingga kan dia datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana aku nak kurangkan hartaku? Bagaimana ya Rasulullah, ajarlah kepadaku. Selagi aku memberikan kepada engkau ya Rasulullah untuk ad-din, untuk agama, maka tidak berkurang ya Rasulullah hartaku. Tolonglah bagi aku jalan bagaimana aku nak kurangkan. Tuan-tuan, orang yang Allah sayang, setiap anugerah yang Allah berikan kepada dia berserta rahmah, berserta rahmah. Macam mana tuan-tuan rahmahnya lagi? Maka datang kegundahan, kegelisahan dalam hatinya. Ya Allah, setiap perkara yang kau berikan kepada aku jangan menjadi asbab aku jauh pada engkau ya Allah. Jauh ni orang tak nampak tuan-tuan. Tuan-tuan, bila Allah sibukkan kita dengan dunia, akhirat kita mula tinggal. Tinggal akhirat kita. Kita dah kurang semayang, alasan kita sebab sibuk dengan dunia. Dunia tak salah, kita sebenarnya yang salah. Kita yang salah. Maka asbab itu menjadi satu perkara yang mengheret kita jauh dengan Allah. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Saya teringat tuan-tuan kisah haji ketika Nabi Ibrahim telah menyelesaikan membina semula akan Baitillah. Allah memerintah kepada Sayyidina Ibrahim, serulah wahai Ibrahim akan
manusia ni berbuat haji. Nabi Ibrahim cakap apa? Nabi Ibrahim kata, suara aku mana sampai satu dunia. Allah kata, kerja engkau seru, yang menyampaikan seruan itu, suara engkau itu, wahai Ibrahim, aku. Bila Nabi Ibrahim telah seru, maka Iblis minta juga dengan Allah, ya Allah, boleh tak aku nak seru juga? Allah kata, seru. Tetapi apa perbezaan orang yang menerima seruan Allahu, seruan Nabi Allah Ibrahim AS, dan yang menerima seruan daripada Iblis? Maka ulama kata, orang yang menerima seruan daripada Nabi Allah Ibrahim AS, tandanya hajinya mabrur. Orang yang pergi haji juga, pergi umrah juga, tetapi menerima seruan daripada Iblis, hajinya tidak mabrur, kata ulama. Yang ni kita takut. Yang ni kita takut. Apabila sebaliknya setiap anugerah yang kita terima, tetapi tidak dalam rahmat, tetapi dalam bala. Di dalam nampak baik tuan-tuan, perkara yang kita tengok nampak cantik, tetapi hakikat akhirnya tidak baik. Yang ni kita takut. Kemudian yang ketiga, ada kalanya ditolakkan balak dengannya sekadarnya. Doa yang kita minta, kita nampak macam tak qabul. Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan doa yang kita minta itu ditukar kepada keselamatan. Selamat, 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 afiat. Rupanya doa kita Allah kabulkan dengan ditukarkan kepada selamat daripada balak. Selamat, tuan-tuan. Alhamdulillah. Kena minta. Doa kena ada. Doa kena ada, tuan-tuan. Sekarang semua orang takut kan. Ni pula semalam boleh rentas negeri ni. Kita boleh buat apa, tuan-tuan? Kita manusia, betul tak? Tetapi hakikat orang yang beriman dan seorang hamba Allah, dia ada kita telah berusaha, tetapi yang mentakdirkan kita Allah. Orang bagi tahu saya, ustaz, ini tanda Imam Al-Mahdi dan nak zahir. Saya tak risau ke? Saya tak risau tentang Imam Mahdi nak zahir, sebab risau tak risau tetap zahir. Tuan-tuan fikir, tuan-tuan tak fikir, Imam Mahdi tetap zahir. Apa yang tuan-tuan nak kena risau? Takut tatkala ia zahir itu, kita berada di sebatang pokok dan pokok itu memberitahu kepada kita, wahai Al-Mahdi, di sini ada orang kafir. Ketika kita berada di tepi ketul batu itu memberitahu kepada Imam Mahdi dan tenteranya, wahai Al-Mahdi, di sini orang kafir. Ketika yang dia beritahu di sini orang kafir itu kita. Kita tak ragu dengan ibadat. Ada kala kita ragu dengan rezeki Allah. Kita tak ragu tentang puasa. Yakin kita. Apabila sampai saja bulan Ramadan, semua orang yakin tentang puasa. Tetapi kita ragu tentang bab takdir Allah. Kita ragu dekat sini, kita ragu dekat sini. Tapi bab ibadat kita tak ragu. Sampai zakat fitrah, semua orang tak ragu, semua orang buat dengan rela hati. Tetapi apabila datang takdir-takdir Allah ini, kita mula menolak, yang ni bukan takdir Allah, ini dari dia.
Tuan-tuan, ketika kita jatuh, bolehkah kita salahkan longkang? Sebab longkang berada di depan, lalu kaki kita termasuk dalam longkang dan kita jatuh. Bolehkah kita salahkan longkang? Ataupun orang yang telah membuat longkang, kenapa buat longkang di sini? Selesai tak masalah, tuan-tuan? Lalu kita jumpa orang yang buat longkang, lalu orang buat longkang kan kata kat kita, kenapa engkau lalu di sini? Selesai tak? Takkan selesai. Tetapi jika kedua-duanya balik kepada Allah, yang si berbuat longkang mengatakan bahawa telah ada takdir daripada Allah, dan aku tak boleh nak menolak takdir Allah, kerana aku di dalam takdir Allah memang telah ditakdirkan untuk buat longkang di sini. Dan orang yang jatuh disebabkan longkang, lalu ketika dia telah jatuh itu, dia berkata apa? Aku ditakdirkan oleh Allah jatuh disebabkan longkang. Dua-dua balik kepada Allah. Selesai tak, tuan-tuan? Selesai. Tapi jika kedua-duanya memandang kepada longkang, sampai bila tidak akan selesai. Sebab itu seluruh kehidupan ini, tuan-tuan, semua kena balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tentang ayat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ni semua orang ada dalam masjid ini, tapi siapa yang Allah bagi faham? Baik, tatkala Allah telah bagi faham, siapa yang Allah bagi beramal dengan faham itu? Setelah Allah bagi Allah bagi faham dan beramal dengan fahaman itu, siapa yang Allah bagi merasai halwatul amal, kemanisan beramal. Ilmu dah ada, amal dah ada, faham dah ada, kemudian dia amal. Siapa yang bagi kemanisan? Kemanisan inilah mencetuskan istiqamah. Ada orang yang dia duduk dalam majlis ilmu, tapi Allah tak bagi faham, hanya duduk dan duduk dan duduk dan terus duduk. Ada orang yang Allah bagi dia duduk dalam majlis ilmu, lalu diberikan dia faham, tapi Allah tak berikan dia beramal. Dia faham mengumpat tu salah, dia faham memutuskan silaturrahim itu haram, dia faham kalau aku bergantung selain Allah, masih wallah, maka menjadi beban atas aku dan menjadi kemurkaan Allah, kerana yang bersifat dengan sifat istighna dan iftiqar itu hanya Allah. Faham, tapi dia tak boleh beramal. Dia tahu, maka faham saja ketika itu dia tidak boleh duduk pada tempat hamba yang mentaati Allah. Orang yang dah faham, dia kena amal. Tapi nak dapat istiqamah dalam amalan, maka ini yang dikatakan ulama akan dipanggil kelazatan halwa. Bila dia rasa manis, tuan-tuan, dia tak akan lepas. Tuan-tuan, kenapa orang makan madu? Sebab manis. Boleh istiqamah, Masya Allah. Kenapa orang tak boleh istiqamah makan akar? Tempat saya panggil batawali. Sini panggil apa? Ayah, batawali juga. Tak boleh istiqamah, tuan-tuan, batawali. Sebab apa? Pahit. Tapi hak manis, wah, insya-Allah datang kesukaan. Halwah ini, tuan-tuan, anugerah Allah Ta'ala. Dan bagaimana kita menuntut anugerah ini? Dengan istiqamah istiqamah lah namanya. Kesungguhan beramal ni lah nama dia. Mujahadah. Kita bersungguh-sungguh. Baik.
tuan-tuan, ni kira dah isyak ni kita berhenti weh. Berhenti dah? Masuk isyak? Saya kena tanya ni. Boleh lagi? Pula. Ke mana Kamal? Kena tanya Kamal juga. Boleh lagi? Kita pergi sikit lagi ya? Sikit lagi boleh? Berhenti saya berhenti tak apa. Dah takdir dia sampai situ, nak buat macam mana? Kita terimalah. Kita tak boleh lawan ketentuan Allah. Bila masa mula, bila masa berhenti. Sama juga bila masa kita dihidupkan, bila masa kita dimatikan. Maka bagi hamba ini, apa yang perlu ada pada dia? Redha. Ketika ia menerima takdir Allah, pada kita kena redha. Satu hari ada orang bertemu dengan saya. Dia cerita, Ustaz, saya begini. Saya kata jangan cerita dengan saya tak boleh tolong. Ceritalah kepada yang telah mentakdirkan cerita itu. Saya tak boleh tolong. Ustaz, saya ni buat maksiat. Ustaz, saya tak boleh berhenti buat maksiat. Kalau mengadu dengan saya tak boleh hentikan maksiat itu. Tetapi mengadulah dengan Allah. Bangun malam, ya Allah, isteri aku masih belum lagi boleh tutup aurat dengan sempurna, ya Allah. Ya Allah, aku masih lemah lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, aku ni jahat, ya Allah. Nampak zahir aku baik, tetapi aku jahat pada sisi Engkau, ya Arhamar Rahimin. Mengadu setiap malam. Ngadu, ya Allah, umur aku dah banyak, tapi aku tak boleh nak bangun 2/3 malam munajat dengan Engkau. Selalu jaga subuh. Berasa nak kencing, bangun, ya Allah. Kemudian tidur balik, tidur semula. Ngadulah dengan Allah, khabar dengan Allah. Baik. Wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Habis ni saya berhenti. Maksudnya, ia menjamin bagi memperkenankan permintaan itu pada waktu yang dikehendakinya, yakni Allah, bukan pada waktu yang kau kehendaki. Kena ingat tu. Doa yang kita minta bergantung pada kehendak Allah, bukan pada kehendak kita. Kenapa pula bukan pada kehendak kita? Sebab kerja kita minta, kerja mengkabulkan hak Allah. Takkan kita nak mengambil hak Allah? Hamba, tuan-tuan, hamba. Kita kerja dengan orang, sampai masa kita minta gaji. Yang memberi gaji majikan. Jadi kena tanya, majikan kita siapa? Majikan kita siapa? Hakikat majikan kita yang sebenar siapa? Kalau kita langsung tidak memandang bahawa yang sebenar-benar tokeh kita, majikan kita adalah Allah, terlupa yang tu, tuan-tuan, nescaya kita dalam keadaan yang sesat dan binasa. Kerana pemilihan Allah bagi hamba itu terlebih baik daripada pemilihan hamba bagi dirinya. Kita rasa yang tu baik pada kita, tetapi kita tidak tahu apakah itu baik pada Allah. Kita tak tahu. Kita rasa yang kita pilih ini baik, rupanya pada Allah tidak
Baik. Ada orang dia beli rumah satu tempat, habis bayar dah. Berapa dia tak duduk situ? Satu hari dia jual rumah tu, dia beli duduk tempat lain. Kita kata yang tu terbaik. Dulu kita kata yang tu terbaik. Tempat tu terbaik, strategi yang baik, rumah yang baik. Kenapa akhir-akhir pula jadi tak baik? Ada sebab itu ikutlah takdir Allah. Ikutlah pilihan Allah. Akurlah dengan kehendak Allah. Sebab Allah tidak akan menzalimi kita. Percayalah tuan-tuan. Percayalah. Bila Allah mula sayang kita, dan Allah tak akan zalim kita. Dan perkara yang nampak tidak baik pada kita itu, disitulah tempat kasihnya Allah. Tanda dia apa tuan-tuan? Ketika kita diuji oleh Allah, hati kita bertambah sayang dengan Allah. Mula kita makin dekat lagi dengan Allah. Bukan makin jauh, tidak. Tetapi makin dekat dengan Allah. Kita ni hamba tuan-tuan. Bila-bila masa tangan yang kita boleh angkat ini akan lemah, tak boleh angkat. Bila-bila masa je tuan-tuan. Bila-bila masa tuan-tuan. Mata yang boleh nampak ini ditutup oleh Allah. Itu pengajaran demi pengajaran yang Allah berikan kepada kita. Biarlah bertambah keimanan kita. Peristiwa yang berlaku sekarang, tengok sekejap kawan kita meninggal, kawan kita, murid saya tuan-tuan yang belajar dengan saya dekat luar-luar, banyak yang meninggal asbab penyakit. Orang bagi ustaz, jamaah yang mengaji dengan ustaz dekat masjid ni dah tak ada. Muda-muda tuan-tuan, yang tua-tua jangan katalah. Tuan-tuan jadi pengajaran kat kita. Jadi pengajaran. Kalau Allah kehendaki, Allah pilih mereka dan Allah tak pilih kita. Kenapa Allah tak pilih kita? Allah bagi peluang untuk kita lagi menagih kasih. Boleh tak Allah pilih kita tuan-tuan? Boleh. Kenapa Allah tak pilih kita macam Allah pilih kawan-kawan kita yang dulu pergi daripada kita? Allah bagi peluang kat kita lagi. Kau tagihlah kasih aku, kau tagihlah redha aku, kau mintalah kasih aku, redha aku bagi masa lagi. Jadi alhamdulillah, syukur dengan Allah. Jadi apa yang kita buat dalam dunia ni, pandanglah kepada si pemberinya, si pemiliknya. Kalau tuan-tuan berniaga, pandanglah pada si pemilik yang telah memberikan tuan-tuan perniagaan itu. Kerana dia boleh buat apa saja untuk kita. Kalau tuan-tuan bekerja, tuan-tuan pandanglah kepada pemilik yang telah menganugerahkan tuan-tuan kerja itu. Kalau tuan-tuan buat apa pun, tuan-tuan pandanglah kepada pemilik yang telah menganugerahkan perkara itu kepada tuan-tuan. InsyaAllah kita dalam kasih sayang Allah. Sebab apa? Sebab apa yang Allah bagi kat kita, kita masih ingat dia. Apa yang Allah bagi dekat kita, kita masih ingat Allah. Baik, saya rasa cukuplah setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Cukuplah, tuan-tuan tolong doakan saya. Semua orang tolong doa. Tolong doakan saya. Seperti mana yang disebut oleh Haji Zaini tadi, tuan-tuan tolong doa, tolong doa. Sebab dekat Masjid Panggung Peradung ni, Haji Zaini sebut perkara ni detail lah. Sebenarnya saya tak nak cerita sebenarnya. Memang saya dah janji saya takkan cerita. Saya rasa malu sebenarnya nak cerita. Tapi apa takdir saya tak tahu. Seperti mana yang disebutkan oleh Haji Zaini, yang mana Allah takdirkan kepada saya untuk buka lagi satu madrasah di Terengganu ni, di kawasan Gemuruh. Tuan-tuan, sebenarnya sebelum saya menerima wakaf dari hamba Allah di Terengganu ini,
saya ditawarkan tanah cukup banyak, tuan-tuan. Tanah yang pertama saya ditawarkan iaitu di Sabah, tuan-tuan. Ini saya ceritalah, ambil masa sikit. Di Sabah. Ada satu orang datuk yang tawarkan kepada saya tanah dan bangunan banglo, untuk saya buat madrasah di Sabah. Saya tolak, tuan-tuan. Ada orang tawarkan saya tanah di Kuala Lipis seluas 12 hektar. Saya tolak. Di Negeri Sembilan lebih kurang 3 ekar. Saya tolak. Di Teluk Intan, di Alor, selepas saya menerima daripada tanah di Terengganu, di Alor 5 ekar, tuan-tuan. Di tempat saya sendiri orang tawarkan lagi 2 ekar siap dengan ada resort. Dan ada beberapa tempat lain lagi orang tawarkan saya, tawar, dan saya tolak. Kenapa saya tolak, tuan-tuan? Bukan keperluan saya. Saya telah ada 2 sekolah. Apa perlu saya buka sekolah lagi? Bukan keperluan, tuan-tuan, bukan keperluan. Tetapi tatkala hamba Allah ini menawarkan kepada saya tolak dan terus tolak. Saya kata saya tak perlu. Tetapi, tuan-tuan, hamba Allah ini tetap suruh saya juga ambil, dan dia kata satu perkataan, Ustaz, saya percaya Allah tolong Ustaz. Yang ni saya tak tahan, tuan-tuan, perkataan ini. Tolonglah Ustaz ambil, dan saya yakin Allah bantu Ustaz, Allah tolong Ustaz. Tuan-tuan, segi dunianya 2 sekolah ini saya memerlukan 60,000 sebulan. Perlu apa saya nak buka satu sekolah? Bukan keperluan. Tatkala takdir itu berlaku, tuan-tuan boleh halang tak? Tatkala takdir itu berlaku, tuan-tuan tak boleh halang. Dan saya tak mampu nak halang, tuan-tuan. Kalau ikut keluasan, saya boleh memilih keluasan yang lebih besar. Ada orang tawar kat saya 12 ekar. Hatta di Kelantan, tuan-tuan, ada satu hamba Allah tawarkan saya tanah, dan dia buatkan semua bangunan, saya datang uruskan aja. Saya cakap, tolonglah, saya tak mampu, saya kata. Dan sampai sekarang bila orang tanya saya kenapa saya menerima buka sekolah di Terengganu, saya malu, tuan-tuan, nak cakap. Tapi Haji Zaini dah cakap dengan tuan-tuan. Saya ceritalah. Saya sendiri kalau tuan-tuan tanya, nanti saya tak boleh bagi jawab. Dan saya tak tahu apa takdir Allah atas saya di sini. Saya tak tahu, tuan-tuan. Saya tak tahu, tuan-tuan. Apa takdir Allah, saya tak tahu. Apa yang akan berlaku, saya tak tahu. Apa hikmahnya, saya takkan tahu. Apa kebaikannya, saya takkan tahu, tuan-tuan. Sebab saya hamba Allah. Ketika takdir ini berlaku, ketika itulah saya berharap rahmat Allah, bukan istidraj dan bukan balak daripada Allah. Yang ni saya takut. Saya takut saya dapat balak Allah, sebab saya menerima amanah demi amanah daripada Allah. Cuma saya cakap dengan isteri dan anak-anak, saya kata Allah telah amanahkan kepada kita beberapa perkara. Dan semakin kita berumur, semakin amanah ini berat untuk kita pikul. Saya cakap dengan orang rumah dan anak-anak, saya cakap kaki saya telah berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cuma nak memikirkan bagaimana aku nak keluar daripada neraka Allah. Saya tengah fikir ni, tuan-tuan, macam mana aku nak keluar dari neraka Allah. Saya bukan seronok, tuan-tuan. Bukan saya seronok menerimanya, tetapi saya akur dan redha dengan takdir Allah. Sebab saya tak boleh nak melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas itu saya minta doa, tuan-tuan. Saya minta semua orang doakan saya. Seperti mana yang disebut oleh yang berbahagia Tuan Haji Zaini, tolong doakan. InsyaAllah, harapan saya, tuan-tuan, malam ni saya cerita pasal madrasah ni panjang pula. Tuan-tuan tolong doa. Harapan saya, insya-Allah pada setahun daripada sekarang, kita akan selesaikan semua bangunan-bangunan itu.
Tuan-tuan tolong doa. Ya, tuan-tuan tolong doa. Sekarang ni kita sedang proses buat pagar, dan selepas buat pagar kita akan bangunkan surau, dan terus kita akan bangunkan dan bangunkan. Saya minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, memang itu permintaan saya, Allah kabul atau tidak wallahu alam, tapi saya minta dengan Allah, ya Allah, dalam masa setahun selesaikanlah perkara ini. Kenapa saya minta itu tuan-tuan? Sebab saya tak tahu umur saya sampai bila. Saya tak tahu umur saya sampai bila tuan-tuan. Saya tak tahu. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat semua orang setelah perkara ini selesai. Amanah kita telah jalankan. Allahul musta'an. Tuan-tuan tolong doa ya. Tolong doa sama-sama ya. Insya-Allah. Sebab ini semua atas dasar kasih tuan-tuan. Atas dasar kasih. Tuan-tuan, insya-Allah madrasah yang kita akan buka di Gemuruh ini sistemnya sama seperti mana madrasah-madrasah yang lain. Saya tak minta apa-apa yuran. Siapa pun pelajar yang akan masuk di sana besok, saya tak minta satu sen pun. Mereka adalah anak-anak saya. Yuran makan apa pun saya tak akan minta. Seperti mana saya buat di madrasah-madrasah saya yang dua itu. Mereka akan sama-sama dengan saya, insya-Allah. Dalam jangka masa berapa lama orang tanya. Selalu orang tanya macam tu, Ustaz, berapa lama Ustaz? Selama mana mereka boleh bersama saya untuk memperjuangkan agama Allah. Baik itu di madrasah saya ada pelajar saya yang duduk dengan saya daripada umur 12 tahun sehingga sekarang umurnya hampir 30 lebih. Dan mak dia dan ayah dia redha bersama dengan saya. Bukan seorang, ramai tuan-tuan. Yang sama-sama anak-anak murid saya yang tak nak balik, nak duduk dengan sana, dan bersama-sama dengan saya sampai sekarang. Sehingga kan saya suruh mereka pergi tempat lain, mereka tak mau. Dia kata selagi saya hidup, insya-Allah mereka akan bersama-sama dengan saya untuk menagih kasih Allah, redha Allah, sayang Allah. Saya yang itulah satu kesukaan saya di dalam dunia, apabila orang-orang yang kita sayang bersama-sama dengan saya. Tuan-tuan tolong doa ya. Alhamdulillah seluruh adik-beradik saya pun bersama-sama dengan saya, laki-laki dan perempuan. Mereka yang bantu saya dalam madrasah ini, semua adik-beradik saya, semua bersama dengan saya dalam madrasah. Saya himpunkan semua orang, anak-anak saudara saya, semua yang bantu madrasah itu. Tuan-tuan tolong doa ya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa tuan-tuan. Doa saya Allah tak kabul tuan-tuan sebab saya orang jahat. Tuan-tuan orang baik, orang masjid, orang semayang, orang puasa Isnin Khamis, orang ahli sedekah. Saya orang jahat. Jadi Allah tak pandang doa saya, Allah pandang doa tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doa ya, insya-Allah. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami semua yang hadir pada malam ini ya Allah, kami tadahkan kedua tangan kami ya Allah. Kami mohon keredaan-Mu atas kami ya Allah. Kami mohon Engkau redalah atas isteri dan anak-anak kami ya Allah. Kami mohon Engkau redalah atas segala amalan kami yang telah kami buat dan akan kami buat ya Allah. Ya Allah, Kau redalah segala harta yang telah Kau kurniakan atas kami, pekerjaan dan apa yang kami buat sentiasa dalam redha-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami ya Allah. Kami mohon kasih-Mu ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah. Sayanglah kami ya Allah, dan sayangkanlah isteri dan anak-anak kami ya Allah. Sayangkanlah ya Allah murid-murid kami semua ya Allah. Sayangkanlah orang yang berada di sekeliling kami yang menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, sayangkanlah mak dan ayah kami ya Allah, sama ada mereka masih hidup ataupun mereka yang telah pergi dahulu daripada kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau kurniakanlah sayang-Mu itu ya Allah, seperti mana Engkau telah kurniakan kepada kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah,
walaupun kami tak layak untuk meminta kasih sayang-Mu ya Allah, dikasihi oleh-Mu ya Allah, kerana sebab salah kami yang banyak, dosa kami yang banyak. Tapi kami mohon ya Allah, kerana tiada hakikat kasih sayang yang sebenarnya melainkan kasih sayang Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami sakit, isteri kami sakit, anak-anak kami sakit, ibu bapa kami sakit ya Allah, adik-beradik kami sakit ya Allah, Kau tolonglah sembuhkan mereka ya Allah, tenangkanlah hati mereka dan kami semua ya Allah, dengan ujian yang Kau berikan kepada kami ini ya Arhamar Rahimin, agar kami menjadi makin hampir kepada Engkau, makin dekat kepada Engkau, makin kenal kepada yang memberi ujian itu ya Allah. Kami tahu ya Allah, Kau tak akan menzalimi kami dengan ujian itu ya Allah. Itu tanda Kau sayang kami ya Allah. Jadilah kami ini terbuka mata hati kami, melihat dan memandang akan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, jika ada di kalangan kami yang ada masalah ya Allah, apapun masalahnya ya Allah, tolonglah Kau angkat ya Allah, selesaikanlah ya Allah, selesaikanlah ya Allah, kerana Kau yang maha menyelesai ya Arhamar Rahimin. Kau yang maha menyelesai segala masalah itu ya Allah. Dan kami tahu masalah itu Kau datangkan kepada kami ya Allah sebagai tanda sayang Kau atas kami. Selesaikanlah ya Allah, selesaikanlah ya Allah, selesaikanlah ya Allah, selesaikanlah ya Allah. Ya Allah, Kau berikan rahmat-Mu atas kami, isteri kami, anak-anak kami, keturunan kami, ibu bapa kami, adik-beradik kami ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang terpisah daripada adik-beradiknya disebabkan kami ada beberapa perkara yang menyebabkan kami memutuskan hubungan dengan keluarga kami ya Allah, Kau satukan kami semula ya Allah, Kau satukan kami semula ya Allah, Kau satukan kami semula ya Allah. Ya Allah, dengan ihsan-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan kasih-Mu ya Allah, istajib du'a'ana wasma' du'a'ana ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfina al-bala, ikfina al-bala, ikfina al-bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.